Dan salam sejahtera kepada Dr. Suzukimi. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan kajian lab buku tanah yang telah kami laksanakan. Sebelum memulakan, saya akan memperkenalkan rakan-rakan saya, iaitu Sandra binti Romi, Nur Izzati Syafiqah binti Mustafa, Wan Akmal Syamin bin Wan Syahrul Zaman, Tuan Muhammad Luqman, Hakim bin Tuan Muhammad, dan Irfan bin Rohad. Dan diri saya sendiri iaitu Nur Alia binti Muhammad Yusuf. AP 21041. Kajian ini berkait dengan aktiviti pembinaan sebagai contoh, data mentah ukur tanah digunakan untuk membuat garis tengah jalan raya bagi menentukan ketinggian aras di pelbagai tempat untuk menyediakan paras atau sata condong dalam susun atur kerja pembinaan bagi membantu dalam memahami topografi tanah sebelum mula kerja-kerja pembinaan projek. Bagi tujuan ukur tanah pada lab 1 dilakukan adalah untuk memahami sepenuhnya tentang kegunaan peralatan dan meja ukur tanah, memahami kaedah atau prosedur ukur tanah, memahami dan menentukan gambar rajah ukur tanah, dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah differential leveling. Kaedah ini juga dikenali sebagai compiler leveling ataupun dipanggil continuous leveling. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ada 3 instrumen, iaitu tripod, dumpy level dan juga leveling staff. Melalui kaedah kajian, kita sudah dapat kenali bagaimana data kajian ini diambil, iaitu bermula daripada menentukan checkpoint untuk meletakkan leveling staff dan juga tripod, seterusnya menentukan arah tujuan ukur tanah dibuat. Pada checkpoint tripod yang pertama, staff akan diletakkan 30 langkah kaki dari tripod di belakang dan depan tripod tersebut. Staff pertama akan diambil ukuran backside dan seterusnya staff kedua akan diambil ukuran frontside. Setelah selesai di checkpoint tripod yang pertama, tripod akan digerakkan ke tempat tujuan seterusnya dengan langkah kaki yang sama dan akan diambil ukuran staff yang kedua untuk ukuran backside. Checkpoint staff ketiga akan diambil ukuran frontside. Ini hanyalah untuk mendapatkan raw data dan akhir sekali akan ditanda sebagai temporary benchmark. Untuk pengiraan data rise and fall pula adalah ukuran backside staff di poin pertama ditolak dengan frontside staff di poin kedua. Seterusnya, jika jawapan itu positif, ianya adalah rise data dan sebaliknya adalah fall data. Melalui kesan daripada kajian ini, pengkaji dapat mengetahui cara ataupun prosedur dalam ukur tanah itu dilakukan. Para pengkaji juga dapat mengenal pasti instrumen yang digunakan dalam ukur tanah. Kesimpulannya, leveling melibatkan cara menentukan dan mewujudkan rujukan dan ukuran ketinggian yang tepat untuk kedudukan dan penjajaran struktur, objek ataupun rupa bumi yang tepat. Ianya membantu dalam mencapai asas tahap yang penting untuk membina bangunan, jalan raya, jambatan dan projek-projek lain. Sekian, terima kasih daripada saya. Dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah differential leveling. Kaedah ini juga dikenali sebagai compiler leveling ataupun dipanggil continuous leveling. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ada 3 instrumen, iaitu tripod, dumpy level dan juga leveling staff. Melalui kaedah kajian, kita sudah dapat kenali bagaimana data kajian ini diambil, iaitu bermula daripada menentukan checkpoint untuk meletakkan leveling staff dan juga tripod, seterusnya menentukan arah tujuan ukur tanah dibuat. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ada 3 instrumen, iaitu tripod, dumpy level dan juga leveling staff. Pada checkpoint tripod yang pertama, staff akan diletakkan 30 langkah kaki dari tripod di belakang dan depan tripod tersebut. Staff pertama akan diambil ukuran backside dan seterusnya staff kedua akan diambil ukuran frontside. Setelah selesai di checkpoint tripod yang pertama, tripod akan digerakkan ke tempat tujuan seterusnya dengan langkah kaki yang sama dan akan diambil ukuran staff yang kedua untuk ukuran backside. Checkpoint staff ketiga akan diambil ukuran frontside. Ini hanyalah untuk mendapatkan raw data dan akhir sekali akan ditanda sebagai temporary benchmark.
Untuk pengiraan data rise and fall pula adalah ukuran backside staff di poin pertama ditolak dengan frontside staff di poin kedua. Seterusnya, jika jawapan itu positif, ianya adalah rise data dan sebaliknya adalah fall data. Assalamualaikum, saya Tuan Muhammad Lukman Hakim. Untuk part seterusnya iaitu lab 2. Lab 2 ni seakan sama dengan lab 1, cuma ia berbeza dengan ukuran atau data IS yang perlu diambil sebanyak 3 bacaan. Okey, pada checkpoint report yang pertama, staf akan diletakkan 30 langkah kaki di tripod di belakang dan di depan. Staf pertama akan diambil ukuran backside dan seterusnya staf kedua akan diambil ukuran frontside. Dalam pada masa yang sama, staf atau data IS akan diambil dalam jarak FS sebanyak 3 bacaan iaitu di antara FS dengan BS. Setelah selesai di checkpoint tripod yang pertama, tripod akan digerakkan ke tempat tujuan seterusnya dengan langkah kaki yang sama dan akan diambil ukuran staf yang kedua untuk ukuran backside. Begitulah seterusnya sama dengan ini hanyalah untuk mendapatkan raw data dan akhirnya sekali akan ditanda sebagai temporary benchmark. Okey, untuk kesan daripada lab ini, kita dapat memahami tentang alat yang digunakan dan teknik pengukuran. Pelajar diperkenalkan dengan alat seperti alat staff, alat araf. Hai, Assalamualaikum. Penjelasan untuk makmal 3, kami menggunakan kaedah differential leveling di mana terdapat 9 checkpoint yang diperlukan untuk meletakkan staff. Selepas itu, tripod hendaklah diletakkan di tengah antara 2 point staff. Kemudian ditandakan sebagai checkpoint A sehingga I. Selepas titik checkpoint dah settle, tripod akan dilaraskan dan diluruskan menggunakan bubble sebelum nak start measuring data. Untuk memplot checkpoint A sehingga I, kami menggunakan pita pengukur untuk mengukur jarak plot BS ke inside IS dengan jarak 10 meter. Proses akan diteruskan sehingga dapat plot untuk BS. Semasa mengambil data, bubble mesti kekal center dan sentiasa dilaraskan. Selepas itu, semua data akan dipindahkan dalam jadual atau rajah. Data BS yang diambil seperti hasil jadual dalam data iaitu 1.178 untuk checkpoint A. Data inside mula dari checkpoint B hingga H. Proses sama macam BS dan terakhir yang diambil ialah FS. Untuk mendapatkan data rise and fall, kita perlu tolak. Contoh, data BS tolak IS. Dalam jadual, checkpoint A ialah 1.178. Tolak dengan B 1.145. Jadi data akan ditentukan sama ada di fall atau rise. Kalau data negatif, kita letak dekat fall data. Kalau positif, dekat rise data. Data reduced level RL ialah data sedia ada. Jadi untuk second data tu kita boleh tolak. Contoh 1.501 tolak dengan 0.003. Jadi kita dapat 1.468. So kesimpulan untuk lab 3 ni, untuk amal 3 melalui kerja meratakan atau ukur, tujuannya adalah untuk memastikan kestabilan dan keselamatan struktur. Seterusnya, saya akan membentangkan hasil kerja lab 4. Untuk kerja lab 4, kami diminta untuk menyelesaikan 2 tugasan, iaitu pengiraan menggunakan high collimation daripada data lab 2 dan pengiraan rise fall serta high collimation dari data lab 3. Untuk tugasan 1, iaitu pengiraan menggunakan high collimation daripada data lab 2 dengan bacaan BS, IS, FS dengan nilai BM yang diberikan adalah 1.333. Bagi mendapatkan nilai high collimation dari data RL iaitu 1.333, perlu ditambah dengan nilai BS yang pertama iaitu 1.475.
maka nilai height collimation atau HC yang diperoleh adalah 2.808. Seterusnya, bagi memperoleh nilai RL yang kedua, nilai height collimation yang pertama iaitu 2.808 perlu ditolak dengan nilai IS ataupun FS. Setelah selesai proses untuk mencari nilai RL dan juga height collimation, seterusnya adalah bagi memastikan nilai yang dikira adalah betul ataupun tidak, jumlah hasil daripada BS tolak FS adalah sama dengan hasil tolak daripada last RL tolak dengan first RL. Seterusnya, untuk tugasan 2, pengiraan untuk mencari nilai rise, fall dan juga height collimation daripada bacaan lab 3 dengan nilai BM yang diberi adalah 2.333. Yang pertama adalah untuk mencari nilai rise and fall daripada data BS yang diberi perlu ditolak dengan data IS, iaitu data BS yang pertama 1.178 tolak dengan data IS yang pertama iaitu 1.145. Hasil daripada tolak tersebut akan memperoleh 0.033 dan diletakkan pada kotak rise. Kerana ia bernilai positif, maka data yang diperoleh daripada pengiraan tersebut perlu diletakkan pada rise, dan jika hasil pengiraan yang diperoleh adalah negatif, diletakkan pada fall. Maka height collimation yang diperoleh adalah 3.511 hasil daripada tambahan nilai RL yang pertama dan BS yang pertama. Nilai RL diperoleh daripada nilai RL yang pertama ditambah dengan nilai rise atau tolak dengan nilai fall. Bagi menyemak pengiraan yang dilakukan adalah betul ataupun tidak, jumlah hasil tolak BS dan FS adalah sama dengan hasil tolak RL yang terakhir dan juga RL yang pertama. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad Syamil dengan Mahasiswa Zaman nombor matrik 0502 daripada kelas akan menerangkan tentang grup lab report 5 bagi land survey for construction. Tujuan lab report 5 ini ialah untuk mencari formation height of spot height and the formation. Metod yang digunakan ialah plan survey. Instrumen yang digunakan di lapangan ialah alat aras pokok, staff dan titik serta nota. Seterusnya, kan metod yang digunakan atau jalan kira yang digunakan. Di sini menunjukkan kedua bagi lab report 5 yang berisi dengan tentang ground beam, spot height, formation, height of instrument, number of square and product. Di dalam report ini juga dilengkapi dengan notes, formula jalan kiraan, notes penting seperti hasil formation yang diterima daripada fraction, spot height yang diterima daripada data test, dan dengan rectangle of land measurement. Seterusnya menunjukkan jalan kiraan bagi volume from spot height, di mana penggunaan jalan kiraan bukan untuk mencari height of instrument. Spot height ditolak spot height 2.333 tolak 1.050 iaitu formation, 5 hasil height of instrument iaitu 1.283. Seterusnya menunjukkan jalan kiraan bagi produk, di mana height of instrument 1.2 dikali dengan 1 yang number of square.
untuk mencari hasil produk itu 1.283. Terusnya bukan kiraan bagi total produk yang dibahagikan dengan 4, iaitu rectangle of the measurement. Hasil 5.213. Dan kira keempat bukan yang hasil volume, yang di mana 10 kali 10 kali 5.213 yang bukan hasil jalan kiraan. Okey, dan 3 dapat menghasilkan 521.3, iaitu bukan volume keseluruhan komputer. Hasil yang dapat dilihat daripada lab report ini ialah harian pemetaan tanah keseluruhan kawasan Napang yang diukur dan serta volume tanah. Itu sahaja daripada saya untuk penerangan lab report 5 ini. Sekian, terima kasih. Kesan daripada kajian ini, pengkaji dapat mengetahui cara ataupun prosedur dalam ukur tanah itu dilakukan. Para pengkaji juga dapat mengenal pasti instrumen yang digunakan dalam ukur tanah. Kesimpulannya, leveling melibatkan cara menentukan dan mewujudkan rujukan dan ukuran ketinggian yang tepat untuk kedudukan dan penjajaran struktur, objek ataupun rupa bumi yang tepat. Ianya membantu dalam mencapai asas tahap yang penting untuk membina bangunan, jalan raya, jambatan dan projek-projek lain. Sekian, terima kasih daripada saya.